Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 11 September 2020 bersama saya Alfairez Jemurin. Memulakan berita dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia Dr. Muhammad Abdul Wahab Yusof bersama rombongan di pejabat beliau di Wisma Bapa, Malaysia Kuching pada Khamis. Tujuan kunjungan hormat lebih tertumpu kepada jalinan kerjasama yang boleh diterokai dalam aspek teknologi dan kepakaran dalam bidang teknologi nuklear dengan Kerajaan Sarawak agar dapat diadaptasi dalam pelbagai bidang yang diceburi termasuklah dalam bidang pendidikan, pertanian dan sebagainya. Dengan kerjasama dan penyertaan dalam kepakaran teknologi nuklear, diharap dapat memberi banyak manfaat kepada rakyat Sarawak secara keseluruhannya. Seterusnya, kunjungan hormat dari Sarawak Orchid Society Sasorso terhadap isteri kepada Ketua Menteri Datuk Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang di Pejabat Sabati, Kuching pada Khamis. Kunjungan hormat yang diketuai Presiden Sasorso Zurinawati Zaidel bersama rombongannya adalah untuk memaklumkan perkembangan terkini projek mikropropagasi in vitro species orchid yang dilakukan oleh pelajar-pelajar MRSM seramai 11 orang dan juga melaporkan aktiviti-aktiviti Sasorso yang giat dijalankan. MRSM Kuching menjadi pelopor dan melakar sejarah negara dengan terbentuknya makmal mikropropagasi in vitro Jumaani pertama di Malaysia. Datuk Amar Hajah Jumaani sebagai patron ikon 1 iaitu Ibu Konservasi Orkid Negeri pertama turut menyerahkan sijil penghargaan pengiktirafan kepada Pengetua MRSM Kuching Riza Omar sempena perpindahan beliau ke MRSM Besut, Terengganu. Berikut pula mengenai projek sistem jana kuasa solar yang bakal menerangi 32 buah rumah panjang di daerah Kapit dan Bukit Mabong dengan bekalan elektrik 24 jam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP merangkap Ahli Parlimen Kapit, Datuk Alexander Nantalinggi berkata projek di bawah skim elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES yang bernilai 42 juta ringgit itu memberi manfaat kepada 6,550 orang penduduk di kawasan tersebut. Bercakap semasa majlis penyerahan hak milik projek SARES bagi daerah Kapit dan daerah Bukit Mabong di Kapit pada Khamis, beliau berkata dalam tempoh tahun 2016 hingga 2019, sebanyak 142 buah rumah panjang di bahagian Kapit telah menikmati kemudahan itu. Sementara itu, Menteri Muda Utiliti Bekalan Elektrik Datuk Lee Wan Lagang yang turut hadir pada majlis itu menjelaskan Kerajaan Sarawak telah meluluskan Pelan Indo Elektrik Luar Bandar dengan peruntukan khas berjumlah 2.37 bilion ringgit untuk 2019 dan 2020. Peruntukan itu merangkumi 600 juta ringgit untuk projek di bawah SARES yang membekalkan elektrik kepada 400 buah kampung dengan 12,000 isi seluruh Sarawak. Laporan seterusnya, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis telah menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Komandan Maktab Ketahanan Nasional ke Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak di Kuching. Dalam satu sidang media, Komandan Maktab Ketahanan Nasional Datuk Muhammad Yusof Aziz memberitahu Maktab Ketahanan Nasional melakukan lawatan ke Sarawak bagi mendengar perkongsian mengenai tindakan kerajaan negeri dalam menyatupadukan kepelbagaian etnik yang dimiliki. Tujuan utama kita melawat kementerian ini adalah untuk melihat bagaimana kerajaan negeri Sarawak mengambil tindakan-tindakan di segi menyatu padu dan perpaduan antara etnik di negeri Sarawak. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Sarawak adalah sebuah negeri yang boleh dikatakan sebagai contoh kepada negeri lain di Malaysia. Jadi peluang ini adalah peluang kemasan pada penuntut-penuntut daripada Maktab Ketahanan Negara untuk mendengar sendiri, Maktab Ketahanan Nasional mendengar sendiri apakah tindakan yang telah dibuat. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak tidak pernah gentar dalam memperjuangkan hak-hak Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Adun Serembu Miro Simuh berkata perjuangan Sarawak adalah untuk mendapatkan semula apa yang telah terhakis dan tidak ditunaikan supaya dapat dinikmati oleh rakyat negeri ini. Kita lihat begitu banyak, bukan semua pun tahu, di dalam sosial media, di dalam cerita kedai kopi dan sebagainya, cerita berkenaan dengan MA63. Tetapi itu perjuangan belum berakhir. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan tetap berunding bersama dan sedikit demi sedikit kita telah mendapat balik hak-hak kita yang telah dihapis sebelum ini. Jadi itulah perjuangan kita.
Beliau berkata demikian dalam perasmian Majlis Merdeka at Komuniti Daerah Bau di Kampung Seropak pada Khamis. Sementara itu, Miro memberitahu kemerdekaan itu bukan dilihat dari segi penjajahan sahaja, tetapi sinonimnya merdeka itu adalah dalam diri dan jiwa masyarakat. Manakala laporan di Balingian, Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain, Unifor terus komited dalam membantu gereja dan agama-agama lain di negeri ini. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi berkata jawatan kuasa agama sebaiknya mempunyai perancangan serta urus tadbir belanjawan agar peruntukan itu dapat dimanfaat dengan sewajarnya. Beliau berkata demikian semasa menyerahkan peruntukan RM500,000 daripada Unifor kepada 6 buah rumah ibadat di Balingian pada Khamis. Sekian bersama saya Al-Faris dan kru penerbitan. Terus layari berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS sertai UKAS Channel di YouTube. Sebelum itu, jangan lupa saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 secara langsung di TV1 RTM, Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan Sarawak Event Channel pada 16 September jam 8.30 malam. Salam UKAS.